Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Sejarah tahun 4. Tema kita pada hari ini, sejarah awal negara. Unit 8, tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Topik yang kita akan pelajari pada hari ini, peranan tokoh terbilang. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 110 sehingga 115. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat mengkategorikan peranan Sultan, Bendahara dan Laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, peranan tokoh terbilang. Sultan merupakan pemerintah tertinggi kerajaan. Baginda dibantu oleh bendahara dan laksamana yang merupakan pembesar utama. Tokoh-tokoh ini membawa kegemilangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi sebelum ni cikgu dah cerita dah. Sultan dan juga pembesar ialah golongan pemerintah. Okey, kita lihat kepada Sultan. Okey, terima kasih pengacara majlis. Salam sejahtera diucapkan kepada warga sekolah yang saya muliakan. Tajuk pidato saya ialah peranan Sultan sebagai pemerintah Kesultanan Melayu Melaka. Jadi murid ini dia punya tajuk pidato dia peranan Sultan. Jadi dia cerita tentang peranan Sultan sebagai pemerintah Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Jadi dia cakap, hadirin sekalian, Sultan berada pada kedudukan yang tertinggi dalam struktur masyarakat. Seperti cikgu bagi tahu sebelum inilah, Sultan merupakan yang paling atas sekali kedudukan dia. Okey, Sultan menjadi lambang perpaduan. Baginda juga melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran. Walaupun Sultan ni dia paling atas sekali dalam struktur masyarakat, dia juga perlukan penasihat, orang yang membantunya dalam pentadbiran. Jadi dia melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran. Okey, selain itu hubungan diplomatik dengan kerajaan lain ditentukan oleh Sultan. Kuasa Sultan selain daripada melantik pembesar, dia juga menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Okey. Hadirin sekalian, Sultan juga menerima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Sultan juga dia terima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Pedagang-pedagang asing yang datang ke Melaka, dia akan datang berjumpa dengan Sultan dulu. Barulah dia boleh berdagang di Melaka. Okey, peranan Sultan menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang terkenal dihormati oleh kerajaan lain. Jadi peranan Sultan ni sangatlah besar pada zaman Sultan Melaka itu. Okey, saya setuju dengan pendapat pengatur itu tadi. Selain itu, Sultan juga mengetahui Angkatan Tentera Melaka bagi meluaskan jajahan takluknya. Jadi Sultan juga peranan dia punya tugas dia mengetahui Angkatan Tentera Melaka juga. Sultan juga merupakan ketua agama Islam dan juga ada istiadat Melayu. Okey, bukan itu sahaja, Sultan juga memastikan keselamatan keamanan Melaka terpelihara. Baginda juga menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ini peranan Sultan. Kalau murid dapat lihat, peranan Sultan yang pertama melantik pembesar yang berkelayakan. Yang kedua, Sultan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Lepas tu, Sultan menerima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Dan keempat, Sultan mengetahui Angkatan Tentera Melaka. Sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Sultan memastikan keselamatan keamanan Melaka terpelihara dan juga Sultan menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini peranan Sultan semasa Kesultanan Melaka. Okey, kita lihat kepada bendahara. Ini pembesar Melaka lah. Dilantik oleh Sultan. Okey. Kawan-kawan, mari kita bincangkan peranan bendahara dalam Kesultanan Melaka. Jadi dia bincangkan tentang peranan bendahara. Okey, baiklah. Setahu saya bendahara menjadi penasihat Sultan dalam urusan pentadbiran. Jadi bendahara ni dia jadi penasihat kepada Sultan dalam urusan pentadbiran. Sultan kalau dia nak buat keputusan apa, dia akan minta nasihat dahulu daripada bendaharanya, baru dia buat keputusan. Okey, betul. Hebat sungguh bendahara itu. Beliau juga menjadi ketua pembesar dalam pentadbiran
negeri. Bendahara ni juga dia ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Dia ketua semua pembesar dalam kerajaan Melaka tu. Okey, kehebatan bendahara bukan setakat menjadi ketua pembesar, tapi beliau juga layak digelar tokoh terbilang. Beliau ialah pembantu sultan dalam mengembangkan agama Islam. Pembesar bendahara ni juga dia membantu sultan dalam mengembangkan agama Islam. Okey, saya setuju Malam Bendahara juga menjadi ketua diplomat, ketua hakim dan mengetahui angkatan perang. Okey. Jadi bendahara ni tugas dia, peranan dia lain, yang lain juga ketua diplomat, ketua hakim dan juga mengetahui angkatan Lagi satu. Ada satu lagi peranan penting bendahara. Semasa Sultan Gering atau keluar negara, bendahara dilantik menjadi pemangku sultan. Bila sultan dia pergi keluar negara, dia tak ada dekat negeri Melaka, bendahara ni akan jadi pemangku sultan. Okey. Jadi, murid dapat lihat ini adalah peranan bendahara. Okey, kita lihat peranan Laksamana. Okey, murid-murid, mari kita bincangkan tentang peranan Laksamana. Saleh, bolehkah kongsi pengetahuan kamu? Okey, cikgu melalui pembacaan saya mendapati Laksamana mengetahui Angkatan Laut Melaka dalam melakukan serangan. Jadi, bendahara tadi dia mengetahui pentadbiran kan, dia menasihati sultan, dia mengembangkan agama Islam, dia bersama dengan sultan. Jadi Laksamana ni dia mengetahui angkatan Laut Melaka. Laksamana ni berada di lautan lah. Dia jaga lautan Laut Melaka daripada serangan musuh ataupun daripada serangan lanun, dan juga menjaga pedagang-pedagang yang datang ke Melaka. Okey, yang ketiga, cikgu saya juga nak menambahkan Laksamana juga mengetahui utusan rasmi ke luar negara. Jadi bila ada utusan rasmi ataupun Sultan menitahkan apa-apa, nak menghantar pesanan kepada negara luar, Laksamana juga akan mengetuai utusan rasmi ke luar negara. Laksamana juga menjadi duta bagi Melaka. Jadi dia pergi mana-mana, Laksamana akan pergi. Kalau pergi keluar negara, bawa pesan sultan ataupun menjalinkan hubungan diplomatik, jadi Laksamana akan menjadi duta bagi Melaka. Okey. Cikgu, saya juga nak kongsi maklumat. Laksamana merupakan seorang yang berani kerana beliau merupakan pengawal peribadi sultan. Laksamana ni juga dia pengawal peribadi sultan. Dia yang menjaga keselamatan sultan daripada ancaman musuh lah. Jadi Laksamana ni mestilah seorang yang hebat, yang orang kata handal bersilat, handal berlawan, sebab dia nak pertahankan sultan daripada serangan musuh. Okey. Tanggungjawab dan kesungguhan ditunjukkan oleh Sultan, bendahara dan Laksamana dalam melaksanakan peranan masing-masing telah mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang terkenal. Jadi setiap struktur masyarakat ni daripada sultan, bendahara, Laksamana, semua ada peranan masing-masing. Sebab itu kerajaan Melaka pada masa itu menjadi sangat terkenal dan juga sangat maju kerana adanya peranan-peranan daripada pentadbiran ni. Okey. Kita lihat kepada nota. Okey, peranan tokoh terbilang. Jadi ini Sultan. Sultan menjadi lambang perpaduan. Sultan berada pada kedudukan yang tinggi masyarakat. Sultan mengetahui tata Melaka untuk meluaskan jajahannya. Sultan menentukan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Sultan merupakan ketua agama Islam dan ada istiadat Melayu. Sultan menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini peranan Sultan. Manakala peranan bendahara, bendahara menjadi penasihat Sultan Melaka dan urusan pentadbiran. Bendahara menjadi ketua pembesar dalam Kesultanan Melayu Melaka. Beliau membantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam. Bendahara juga menjadi ketua diplomat, ketua hakim dan mengetahui angkatan perang. Bendahara menjadi pemangku Sultan jika Sultan Gering atau keluar negara. Jadi cikgu dah padatkan maklumat tu, dah kecilkan maklumat. Jadi murid perlu salin nota ni, peranan Sultan, peranan bendahara dan juga peranan Laksamana. Okey, Laksamana ni Laksamana mengetahui Angkatan Laut Melaka, mengetahui urusan rasmi keluar negara, menjadi duta Melaka, merupakan pengawal peribadi Sultan dan juga menjaga keamanan pengairan Melaka dan keselamatan para pedagang. Tadi cikgu dah cerita dah tentang peranan Laksamana. Jadi cikgu dah kepikirkan kepada poin-poin yang utama. Jadi murid perlu salin nota yang cikgu bagi ni. Okey, dalam buku
latihan sejarah. Okey, jadi kita dah belajar tadi tentang peranan tokoh terbilang. Jadi cikgu dah cerita apa peranan sultan, apa peranan laksamana, apa peranan bendahara. Jadi kita akan buat latihan. Okey, murid salin dia punya arahan ni berdasarkan peranan berikut, tandakan right pada tokoh yang berkaitan. Menjadi ketua agama Islam dan istiadat Melayu apa. Jadi tandakan right. Okey. Jadi ada dua latihan, yang ni latihan pertama, yang ini latihan kedua. Senaraikan nilai yang bercontohi daripada tokoh terbilang tersebut. Jadi murid perlu senaraikan nilai murni sultan, pembesar dan juga laksamana. Okey. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga murid dapat menjawab semua soalan dengan betul dan juga tepat. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.